Kita nak bercakap berkenaan dengan pemekasa plus yang dibentangkan oleh PM kita tadi dalam pukul 9 tadi. Okey. Kita ringkaskan untuk matlamat yang ketiga, iaitu menyokong kelangsungan perniagaan. Okey. Seperti yang dalam gambar ni adalah sukacitanya diumumkan oleh PM bahawa JKP, iaitu Geran Khas Prihatin, akan ditambah ke sebanyak RM500. So akan jadi RM1,500. Okey. So maknanya RM1,000 akan dibayar pada pertengahan bulan Jun dan RM500 lagi akan disalurkan pada bulan Julai. Okey. Kita tengok kita punya pemekasa plus yang kedua, peniaga-peniaga kelangsungan untuk menyokong kelangsungan kerajaan perniagaan ni. Okey, kepada peniaga yang ingin mendapatkan pembiayaan mikrokredit sebagai modal kerja sebanyak RM1.5 bilion diperuntukkan bagi sepanjang tahun ini oleh BSN, Tekun, Mara, SME Corp, Yapin dengan kadar pembiayaan serendah 3%. Okey. Tengok pula yang ni untuk bank negara pula. Okey, untuk membantu aliran tunai syarikat dan PKS, institusi perbankan ni menawarkan kemudahan pembiayaan dan pinjaman. Untuk menyokong PKS, BMN menambah fasiliti kemudahan bantuan dan pemulihan bersasar untuk PKS terjejas sebanyak RM2 bilion. Okey, jadi jumlah itu dana pinjaman untuk PKS dengan kadar pinjaman 3.5% yang masih tersedia adalah sebanyak RM7 bilion. Okey, tengok pula kepada bantuan off RM500 kepada golongan yang terjejas. Okey, kepada pemandu taksi, kereta sewa, e-hailing yang bernilai 68 juta yang mana akan disalurkan pada bulan Julai. Okey. Kita tengok pula kepada untuk LHDN. Okey. Lembaga Kasir Dalam Negeri akan mempertimbangkan rayuan penalti dan penangguhan bayaran penalti ke tahun 2022 serta menyediakan penjadualan semula bayaran cukai tertunggak bagi pembayar cukai dan juga perniagaan yang terjejas. Okey. Untuk SSM pula, okey, memperkenalkan semula pelanjutan untuk penghantaran penyata wad kewangan, pelaksanaan mesyuarat tahunan bagi syarikat awam yang tersenarai di Bursa Malaysia dan moratorium denda bagi penghantaran lambat dokumen berkanun. SM juga mengecualikan bayaran lewat untuk memperbaharui lesen perniagaan sehingga Disember 2021 untuk PKS Mikro serta perniagaan milikan tunggal dan juga perkongsian. Okey. Kita tengok yang seterusnya untuk Akta 829. Akta 829 ni iaitu akta langkah dan sementara bagi mengurangkan kesan penyakit COVID-19, akan ditambah baik bagi membantu individu dan perniagaan yang terkesan. Okey. Kita tengok pula untuk bil, melanjutkan diskaun bil elektrik TMB. Okey. Okey, memberi diskaun bil elektrik kepada sektor yang terjejas seperti pengendali hotel, agensi pengembaraan, pelancongan, premis, kompleks pembeli-belah, pusat-pusat konvensyen, taman tema dan pejabat syarikat penerbangan layak menerima diskaun bil elektrik sebanyak 10% selama 3 bulan tambahan daripada bulan Julai sehingga September. Okey. Kita tengok yang seterusnya, pemotongan khas cukai. Pemotongan khas cukai bagi pemilik bangunan dan ruang perniagaan yang menawarkan pengurangan perniagaan kepada PKS dan bukan PKS dalam tempoh 6 bulan lagi sehingga hujung tahun ini, itu 31 Disember 2021, sebanyak 30% daripada kadar sewa semasa. Okey, lanjutan pengecualian duty stamp kepada untuk kempen pemilikan rumah atau HOC yang berakhir 31 Mei. So pengecualian cukai dilaksanakan untuk kempen pemilikan rumah. So maknanya dilanjutkan sehingga 31 Disember 2021. Okey, kita tengok pula SST. Okey. Pengecualian lanjutan pengecualian cukai jualan ke atas kenderaan CKD dan CBU import yang mana sebelum ni diumumkan bawah inisiatif penjana
mulai 1 Julai hingga 31 Disember. Okey. Okey, kita tengok pula 100 bilion pelbagai program akan dijalankan yang masih lagi dalam pelaksanaan. Iaitu kalau tengok kumpulan wang COVID-19 telah diluluskan dengan sili 65 bilion ringgit. Sebanyak 38 bilion ringgit digunakan pada 2020 dan untuk pertengahan awal tahun 2021 telah digunakan 10 bilion, yang mana ada baki lagi 17 bilion yang akan digunakan dibelanjakan dalam tempoh terdekat. Antara inisiatif-inisiatif yang dimasukkan dalam ni ialah BPR Fasa 2 yang baru saja dilaksanakan dengan peruntukan 2.7 bilion yang telah disalurkan kepada 8.4 juta penerima. Darangan bayaran fasa ketiga iaitu pada bulan Disember 2021 yang bernilai 2.4 bilion. Okey, yang kedua adalah kadar subsidi upah. Okey, kadar subsidi upah dan program pelatihan untuk membantu menjamin pekerjaan sedia ada dengan sasaran 500,000 untuk tahun ni. Okey, yang ketiga adalah pelaksanaan projek-projek kecil dengan peruntukan lebih 2 bilion ringgit untuk dibelanjakan memanfaatkan kontraktor kelas G1 hingga G4 bagi pembaikan infrastruktur dan fasiliti awam. Okey, yang keempat adalah jaringan prihatin yang bernilai 2 bilion ringgit yang juga dilancarkan pada awal Mei, juga membantu 8.4 juta penerima BPR untuk melanggan perkhidmatan telekomunikasi atau mendapatkan peranti mudah alih. Dan yang kelima, kredit RM150 dibuka, program akan dibuka mulai esok 1 Jun 2021 bagi membolehkan 2 juta belia dan pelajar IPT yang layak mendapatkan kredit bernilai RM150 dari penyedia perkhidmatan e-tunai. Okey, itu saja untuk matlamat yang ketiga, iaitu menyokong kelangsungan perniagaan. So itu saja. Bye.